20. Baik, kepada penonton-penonton Astro Awani di Facebook, di mana saya sekarang berada di Hulu Langat bagi membawakan perkembangan terkini mengenai dengan banjir yang berlaku di Hulu Langat sejak semalam pada jam, kalau dapat kita gambarkan sebenarnya pada jam 4.30 pagi, lebih kurang begitu, telah pun berlakunya banjir di Hulu Langat. Dan saya berada di kampung Sungai Serai yang juga merupakan antara kawasan yang terjejas teruk akibat banjir. Dan kita boleh berjalan sebenarnya. Air telah pun surut pada pagi tadi, ekoran cuaca yang agak panas, tetapi semalam sekitar kawasan ini seolah-olah penuh dengan air seperti tasik. Dan kameraman kita boleh tunjukkan jalan ini penuh berdebu. Begitu juga ini kesan-kesan akibat banjir yang berlaku di Hulu Langat. Sebenarnya banjir di Hulu Langat ini yang besar berlaku pada 2012, dan anda dapat lihat di sini antara barangan-barangan yang terpaksa dibuang oleh penduduk. Dan sebenarnya pada ini perkembangan terkini mengenai dengan proses-proses pembersihan pasca banjir di Hulu Langat ini. Ini antara rumah yang terjejas. Kita nak bawa penonton-penonton di Astro Awani bagaimana keadaan rumah ini dan bagaimana penduduk mendepani perkara ini. Kerana kalau kita tahu, berdasarkan saya ajukan soalan sebentar tadi kepada penduduk, adakah perkara ini berlaku selalu? Bagi mereka ia adalah sebahagian rutin tahunan untuk mengemas dan sudah tentu lebih menyediakan kehilangan barangan-barangan peralatan perkakas elektrik rumah mereka. Setiap tahun mereka perlu beli baru. Antara radio. Baik, kita akan bawa anda untuk ini adalah keperitan yang dilalui oleh setiap penduduk di sekitar Hulu Langat. Kameraman, ini antara barang-barang yang terjejas pemilik kediaman ini. Mereka pun sebenarnya resah apabila setiap hari, setiap kali hujan, mereka tidak boleh tidur dan sebagainya. Baik kak, kita nak mendengar sedikit sama dengan kakak kita. Ini pemilik rumah ini. Okay kak, dah berapa lama duduk di rumah ini dan kejadian banjir ini mungkin selalu sangat berlaku? Katakan selalu tu tak adalah. Kalau yang banjir-banjir besar ni dalam 10 tahun sekali macam tu lah. Tapi kalau banjir-banjir biasa, kita dah biasa tak apa kan. Takat-takat pantang hujan. Tapi banjir besar ni dalam 10 tahun, 8 tahun sekali. Dalam tempoh 10 tahun tu memang banyak kerugian. Memanglah, memang banyak rugilah. Tapi setiap kali banjir, memang banyak kerugian. Dan kita orang pun survive, ada orang bagi bantuan. Itulah yang kita ganti balik. Yang kerugian tu. Kita orang takkan beli baru lah. Beli baru kan kita tahulah. Beli kan nanti rugi balik kan macam tu. Asyik rosak aja kan. Asyik rosak. Yalah, sedih pun agak membazir. Ya, membazir. Tak nampak kan. Yalah. Kita baru ada datang balik. Baik, tak payah. Ini apa yang akan dapat selamatkan bila banjir yang bau-bau ni? Apa yang dapat selamatkan? Oh, ini memang teruk lah. Ini kalau ikutkan yang ini kedua besar lah. Kalau ikutkan yang 2012 lagi besar. Sampai pagar bumbung nampak. Ini pagar tingkap tu lah. Tapi memang tak tahu nak cakap lah. Dah bencana. Dah bencana kan. Kita pun tak tahu macam mana nak cakap. Memang kita tak duga lah air naik begitu cepat. Itu je. Berapa minit dia naik tu? Oh, memang sekejap je. Air kalau naik laju. Itu yang kita mungkin dia orang lepas dam ke. Itu mungkin juga kan. Pukul berapa tu? Pukul 4 lebih? Kita orang sedar pukul 4 lebih. Air dah masuk rumah. Dah masuk rumah? Dah masuk dapur. Masa tu apa khabar? Kita orang siap kemas lah. Angkut beras ke apa yang barang kat dapur, angkat naik atas dulu. Lepas tu tengok dah naik lagi sikit, kita orang kemas, angkat tilam pula budak bawah ni tidur. Semua angkat atas. Dah tu sekejap je. Lepas tu kita ingat dah semua dah settle. Duduk sekejap tengok dah air dah nak sampai lantai atas. Itu yang kita orang tak boleh buat apa dah. Kalau sampai lantai atas, kita orang air memang dah sampai paras jalan lah. Jadi dia orang pun suruh keluar lah kan.
Kita orang tunggu buat je lah. Kita orang nak agung tak boleh lah. Kalau kita air dah sampai lantai atas tu, kita di bawah ni pun dah tak kat mana kan. Tak boleh nak agung. Tunggu bomba je lah. Tunggu bomba je lah. Okey, kejap Kak. Kita balik. Ya Kak. Ada. Dia just drop sebab signal. Lupa kata dia. Ambil yang. Kejap Kak Akak duduk situ kejap Ada tak? Baik, kepada penonton-penonton Facebook awal ni sebenarnya sebentar tadi tak ada line sedikit di sini kerana kita berada di Hulu Langat sebenarnya. Sekali lagi kami bawakan perkembangan terkini pasca banjir yang melanda di Hulu Langat ini sebenarnya, dan saya berada di salah sebuah rumah yang terjejas teruk bersama dengan kak kita. Baik Kak, proses pembersihan sedang dilakukan. Ya. Dibantu oleh siapa? Anak-anak, menantu, adik-adik tak tolonglah kan. Kalau sekarang memang tak lagat lah. Dah tua-tua ni memang tak lagat. Sebab daripada dulu kita yang mengharung air kan. Sejuk kan. Kaki pun dah cepat sakit. Tak lalu dah. Sekarang anak-anak je lah buat bantu. Nak proses pembersihan ni kalau dah banjir besar ni makan sebulan pun tak habis. Kita ansur-ansur je lah apa yang patut, yang mana perlu, yang dulukan. Okey, kita akan sama dengan Kak Azan ni, tapi kami akan bawakan penonton-penonton termasuk ke dalam. Ini keadaan di rumah kakak kita. Semua pakai kasut sebenarnya. Kita akan kembali dengan Kak tuan rumah kita. Baik. Sedang dibersihkan. Kita nak bawa satu lagi tempat. Tadi kami masuk ke kawasan ni sebenarnya, tapi kali ni kita nak bawa, nak tunjukkan. Mana tadi? Di sebelah sana sebenarnya. Okey, jom. Tengok macam mana keadaan
Adik pun seronok main pasal banjir. Okay, ini keadaan sebenar banjir di Hulu Langat. Gambar boleh mah? Cara yang terjejas. Baik, ini yang saya nak tunjukkan kepada anda. Ini keadaan di dapur apabila banjir yang melanda di rumah ini sebenarnya. Cameraman boleh zoom in and out. Tak apa, tak boleh turun sebab agak bahaya. Kita boleh lihat kiri kanan ini keadaan. Baru saja selesai azan sebenarnya. Tapi ini keadaan ingin kami. Boleh cameraman, hati-hati. Tuan rumah bagi kebenaran untuk kita lihat sebenar. Ini dah bencana yang berlaku pada awal sekitar 4.30 pagi. Apabila kebanyakan yang penduduk di Hulu Langat ini, terutama di kampung Sungai Serai ini, mereka sedang tidur. Dan apabila mengikut kakak tadi, setiap kali hujan mereka tidak lena tidur. Teringatkan kalau berlaku banjir. Dulu kalau kakak tuan rumah tu kata, selalunya paras buku lali kalau hujan ataupun kalau banjir biasa. Tapi banjir yang paling teruk menjejaskan penduduk pada 2012. Dan baru-baru ini, 2 hari lalu, sehari lalu, semalam sebenarnya, ini kedua yang paling teruk sebenarnya yang berlaku. Pinggan mangkuk bersepah-sepah, dan sebenarnya bukan hanya mereka kehilangan barang-barang perkakas-perkakas elektrik yang mereka beli, seperti fridge atau peti sejuk, komputer, mesin basuh dan sebagainya, tetapi mereka perlu juga mengemas segala-gala peralatan-peralatan dapur seperti ini, peralatan rumah yang penuh dengan banjir, lumpur dan sebagainya. Ini realiti sebenar bagi penduduk di sekitar kawasan Hulu Langat. Kita prihatin, tetapi isu ini sampai bila ia perlu berpanjangan? Baik, cameraman nak ikut sikit, kita boleh turun sedikit. Sebenarnya kami cuba mendapatkan, nak memberikan kepada penonton Astro Awani inilah dengan jelasnya. Air itu masuk daripada belakang kerana sungai berhampiran. Jadi air itu masuk dan menenggelamkan kawasan ini dahulu, sebelum air itu naik dan menenggelamkan beberapa kawasan-kawasan sekitar rumah. Air yang deras, tonggas pun macam kata Hefor. Boleh? Okay. Selut lumpur yang daripada belakang sebenarnya. Baik-baik, kita boleh keluar ikut belakang, sebab tuan rumah bagi kita kebenaran untuk masuk untuk tengok sebenarnya. Baik-baik, licin peti sejuk, mesin basuh, sorry, tak boleh guna. Cameraman boleh tunjukkan situ. Air masuk daripada sana. Longkang ada, tetapi apabila air hujan yang berlaku lebih kurang 4-5 jam, jadi longkang ini pun
tak boleh lah nak cope dengan volume air tu. Luar biasa. Dengan lumpurnya datang, anda boleh lihat di sini kita tunjuk sedikit ketinggian air itu. Dalam berapa minit air sampai ke tahap ini. Itu keadaan yang berlaku di kawasan ini. Baik, kita boleh masuk balik mungkin. Okey. Baik-baik, ada agak bahaya kita masuk itu sebab selutnya terlalu tinggi. Baik, kita masuk balik ke sini boleh Sujan okey Sujan? Okey. Sebenarnya lalu kami bawakan daripada luar, tapi kat dalam sebenarnya kalau tengok betul-betul inilah sedih melihat apabila penduduk-penduduk ni terkena pun bencana ini berlaku oleh sebab susah nak jalan sebab terlalu banyak pinggan mangkuk tong gas yang bersepah-sepah sebab dihanyutkan oleh air yang deras seperti tsunami sebenarnya. Okey. Alright. Jadi ini perkembangan ketika ini di mana rata-rata penduduk sedang membersihkan kediaman-kediaman mereka yang terjejas. Duduk sini dah berapa lama, Dik? Nah, kita tanya sikit. Duduk sini berapa lama? Daripada kecil. Kecil. Apa yang dapat selamatkan? Barang-barang penting lah, IC semua lah. Itu je. Yang lain semua rosak lah, baju semua. Dah selalu. Okay, banjir ni bukan satu benda yang surprise lah. Tak lah, dah biasa lah benda ni. Dah biasa. Memang daripada kecil. Banjir ni biasa lah. Tapi sampai bila benda ni nak berlaku? Tu tak tahu lah. Selagi tak siap diorang punya projek-projek kat sungai ni kot. Yeah. Sebagai penduduk harapannya benda ni janganlah berlaku. Jangan lagi lah. Perasaan bila berlaku macam ni penat satu. Sakit hati mungkin ada. Banyak barang rosak kan. Banyak barang rosak, sedih satu. Dan PKP ni ekonomi semua terjejas. PKPB di Selangor. Nak beli lagi barang-barang elektrik yang dah rosak, susah, beban juga. Duit pun nak cari pun susah sekarang kan. Yalah. Kerja pun sendiri. Yalah. Sudah jatuh di rumah tangga banyak kan. Habis ada rumah. Aku anak. Semua habis Semua okey. Terima kasih, Dek. Sama. Baik, itu antara luahan penduduk di Hulu Langat mengenai dengan banjir yang berlaku malam. Dalam tempoh 24 jam sebenarnya air telah pun surut. Tetapi walaupun dalam tempoh 24 jam air surut, pasca banjir ini lebih mencabar. Kerana mereka perlu membersihkan segala barang-barang yang perlu dibuang. Perlu membersihkan barang yang boleh diselamatkan. Barang elektrik seperti ini tidak dapat selamatkan lagi. Tapi penduduk kata ada juga NGO yang membantu. Terima kasih kepada NGO kerana memberikan bantuan kepada penduduk-penduduk setempat, terutama mereka sedang mengalami boleh katakan bencana seperti ini berlaku. Satu hikmah sebalik itu. Dan kita nak bertemu sekali lagi bersama dengan kakak ataupun tuan rumah tadi. Kakak, tadi kita tak dapat berbual panjang. Okey, selepas ini kami akan ke rumah lain. Baik Kak, tadi tak dapat berbual panjang. Mungkin Kak cakap benda ni bukanlah selalu, tapi banjir besar 2012. Dan ini kedua yang besar. Tetapi beban yang dihadapi oleh rakyat, terutamanya Akak, apabila berlaku banjir tu, tak ada siapa yang tahu. Yelah, tak ada siapa tahulah. Beban memang jadi beban lah. Kita memang, orang kata masalahnya banjir ni bukannya sekejap. Nak proses pembersihan pun makan masa. Dalam sebulan pun belum tentu kami habis mengemas. Kan?
Itu yang kita orang jadi masalah kita sekarang ni. Kalau boleh kita nak juga orang atas ni settlekan masalah ni kan. Harapan akak mungkin isu ini belum dilihat penyelesaiannya tu kita tak tahu lagi lah. Tak tahu. So harapan akak sebagai rakyat dah duduk berpuluh tahun, isu ini perlulah selesai. Betul. Memang daripada dululah banjir, setiap kali banjir adalah orang datang kan. Bila datang cakap macam ni. Habis macam mana tapi tak ada penyelesaian juga masih sampai sekarang. Yang heran tu macam tu lah. Tukar pemerintah pun macam tu juga kan. Pun ada dulu memang kita setiap kali banjir besar dulu pun dia orang datang. Tapi masih juga tak ada penyelesaian macam takkan dia orang nak bagi bantuan setakat mana je. Maksudnya bukan menunjuk jari kepada pihak berkaitan tetapi perlu satu jalan penyelesaian. Betul. Kalau perlu pindah akak nak pindah. Kalau pindah pun ke mana kan? Dah kita ni tempat lahir kita. Takkan kita nak biar kan? Kalau kita nak sewa rumah lagi, kita pendapatan tak tentu kan? Kalau mereka cakap dalam saya nak pindah dan letakkan akak di tempat yang telah disediakan. Kalau dia bagi kan tempat tak apalah kan? Sediakan tempat tak apalah. Tapi kalau kita nak berpindah macam orang kata apa? Pindah Saja tak ada. Kita pun sekarang ni rumah sewa mahal. Bukan nak cakap lah kan. Rumah sewa mahal. Dari bukan senang nak dapat. Kan? Okey. Itu satu hal. Maksudnya mereka kena cari jalan penyelesaian yang mutlak lah supaya selesai. Ini berapa lama lagi ni kak untuk selesaikan ni? Oh ini cuci pun belum tentu habis hari ni. Tengoklah lumpur tadi kan. Macam mana? Larat tak larat ni? Ya larat tak larat. Itu pasal ini kalau terpulang kat dia orang dah penat kan berhenti dululah. Boleh kita sambung lah besok ke. Ini air hujan dah turun pula. Takut tu je kan. Jangan hujan bersihkan lumpur ni tak apa. Jangan tambah banjir lagi. Itu je. Kan yang dah keluar ni anyut pula lagi. Masalah. Okey, terima kasih kak. Terima kasih. Itu dah pemilik kediaman di salah sebuah kediaman di kampung Sungai Serai ini yang turut terlibat dalam banjir. Dan saya akan turun ke beberapa lagi kediaman-kediaman di sekitar kawasan ini untuk mendalami sebenarnya isu mengenai banjir ini kerana ia bukan sekali berlaku dan pada masa yang sama kita tahu bahawa pihak kerajaan dan pihak yang berwajib sedang melakukan sesuatu untuk memastikan isu ini dapat diselesaikan. Pada masa yang sama, bagaimana dengan nasib mereka terutamanya pada pasca banjir apabila kerugian yang mereka terpaksa lalui ini, kesedihan mereka ketika PKPB, ketika pandemik COVID-19 masih berada di komuniti kita, itu yang akan kami kupaskan dari semasa ke semasa. Terima kasih kepada penonton Facebook secara live Astro Awani. Kami akan membawakan perkembangan dari semasa ke semasa mengenai dengan banjir di Hulu Langat ini. Terus bersama dengan program di Astro Awani dan juga berita-berita di astroawani.com.